Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita merapatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan izinnya kita masih dapat lagi bertemu, ya, walaupun kita bertemu ini di dalam talian. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang kepada semua murid-murid tahun 6 yang mana pada tahun ini dalam situasi pandemik COVID yang sedang melanda negara kita, ya, dengan sesi persekolahan yang telah pun dibuka, kita terpaksa melakukan pengajaran, pembelajaran di dalam talian sahaja, ya, sebagai inisiatifnya. Kita sekarang ini belajar menggunakan rakaman video sahaja, yang mana saya mengharapkan agar ianya ini dapat membantu murid-murid, ya, yang belajar di dalam talian. Jadi pertamanya saya nak ingatkan kepada diri saya dan kepada semua murid-murid, ya, agar kita sama-sama memperbaiki dan memperelokkan niat bahawa kita nak belajar kerana Allah Ta'ala. Di samping itu kita menanamkan azam, ya, azam yang baharu. Ya, kita nak pada tahun ini kita nak belajar dengan lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini, apa yang kita laksanakan ini, ya, terus dipermudahkan dan terus dipermudahkan oleh Allah SWT dan kita mendapat manfaatnya insya-Allah. Jadi kepada anak-anak murid semua, hari ini Ustaz nak beritahu kepada anda semua bahawa pelajaran Jawi tahun 6 pada tahun ini, ya, Ustaz nak mengajar secara anjal, yakni kita hanya akan bertemu pada dalam 2 minggu hanya sekali saja kita berjumpa. Jadi makna kata minggu pertama tak ada, minggu kedua kita ada, dan minggu kedua ni kita jamakkan. Maknanya sekarang ni kita belajar mengikut jadual anjal sahaja. Jadi dengan waktu yang terhad, ya, dengan cara pembelajaran yang terhad begini, saya nak semua murid-murid memberikan perhatian dan juga kepada ibu bapa yang sama-sama menyertai membimbing anak-anak, dia harap dapat memberikan kerjasama yang sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan gandingan kita ini akan menghasilkan, akan membuahkan sesuatu yang cemerlang insya-Allah untuk dunia dan akhirat. Baik. Berbalik kita kepada pelajaran Jawi tahun 6, tajuk yang pertama adalah tajuk homograf, ya. Murid-murid semua, bila kata je tajuk homograf ni, maka terbayanglah dalam kepala kita, apa itu homograf Ustaz? Apa itu homograf? Ya, apa itu homograf? Ya, homograf tu pada ejaannya kita lihat, ya, saya siapkan di sini homograf ialah ha waw mim waw ga ra fa. Homograf. Apa dia homograf? Ya, homograf ni apa? Homograf ni daripada segi maknanya, cuba kita tengok. Ya, pasangan kata yang sama. Pasangan perkataan yang sama. Yang sama apanya? Yang sama ejaannya. Tetapi berlainan makna. Ya, dia kata apa? Pasangan kata yang sama ejaannya. Ejaannya sama tetapi berlainan makna. Ya, homograf ini dia pula terbahagi kepada dua kumpulan. Kepada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama, homograf ini dia ada pada kata dasar. Kumpulan yang kedua pula, homograf ini pada imbuhan. Sebab itu dalam pembelajaran kita pada hari ini, saya lebih suka membuat bentuk formula, ya, supaya kita mudah faham. Seperti mana yang saya sediakan di sini, kita tengok, ya, homograf terbahagi kepada dua. Kita tengok yang sini ialah kata dasar. Ini yang pertama. Yang kedua, imbuhan. Jadi, apa contoh-contoh untuk homograf pada kata dasar? Ya, pada kata dasar, ruminya, ejaannya ni, dia ada pasangan. Saya nak beritahu pasangan huruf vokal.
Pasangan huruf vokal pada homograf kata dasar ini, dia ada vokal I dan E pasangannya, kemudian U dan O pasangannya. Baik, saya memberikan contoh perkataan dalam perkataan ruminya. Contoh I dan E. Sisi dan sesi. Ya. Sisi dan sesi. Itu I dengan E. Kemudian saya bagi contoh untuk pasangan U dan O. Contohnya burung. Borong. Kedua-duanya ini adalah homograf pada kata dasar. Agak-agak jelas tak? Tak jelas ya? Tak jelas, tak faham. Ya, kalau tak jelas maka tak faham. Jadi macam mana kita nak fahamkan? Baik, saya berikan contoh. Saya berikan contoh ejaannya supaya kita lebih jelas, nyata dan terang. Baik, saya bagi contoh perkataan di hadapan ni ya. Contoh yang pertama ialah ejaan apa? Sisi. Sisi. S-I-S-I. Sisi. Sisi ni maknanya apa? Sisi ni sebelah kita. Contoh, di sebelah ustaz ni ada almari. Tu di sisi saya ada almari. Itu mana sisi. Kemudian berpasangan pula dengan sesi. Bunyinya sama. Ya. Bukan bunyinya sama, tetapi hampir sama. Ya. Dalam ruminya dieja sisi begini, sesi begini. Tetapi kita nak lihat nanti ya, macam mana yang dikatakan homograf pada kata dasar huruf I dan E. Contoh sisi, kita akan membuat ejaannya sisi. S untuk sin, I untuk ya, S untuk sin, I untuk ya. Maka eja sisi sin, ya, sisi. Nampak ya? Sisi dalam ejaan jawinya. Ejaan sesi ya bagi jawi, S untuk sin, I untuk ya, S untuk sin, I untuk ya. Okey. Nampak ni. Ejaannya sama. Ejaannya sama. Ejaan dia sama. Sesi dan sisi ni ejaannya sama. Jadi ini yang dikatakan homograf. Apa yang dikatakan homograf tadi ialah homograf ialah pasangan kata yang sama ejaannya. Perkataannya sama ejaannya. Sama ejaannya tetapi berlainan makna. Kita ambil contoh perkataan vokal U dan O. Kita nak ambil yang pendek ke yang panjang? Kalau yang panjang tadi macam borong ya. Kalau nak pendek kita bagi contoh koko dengan kuku. Okey, kita tengok. Kita eja kuku. K-U-K-U, K-U-K, kuku. Kita nak eja koko, K-O-K-O, koko. Kuku yang ada pada jari kita ni lah. Jari tangan dan jari kaki itu kuku. Kalau koko pula, koko ialah sejenis buahan yang bijinya dijadikan sebagai coklat, serbuk coklat. Ya, yang kita minum tu, serbuk coklat tu kan ada kan? Itu asalnya pada buah koko. Kita lihat perkataan yang sama ejaannya dalam jawi. Eja koko, kap, wow, koko. Eja kuku, kap, wow, kuku. Maknanya apa? Ejaannya sama. Ejaannya sama tetapi berlainan makna. Adakah dua perkataan ini sahaja? Jawapannya tidak. Ada banyak lagi perkataan yang boleh kita kenal pasti ianya sebagai ejaan yang dikatakan homograf pada kata dasar. Contohnya apa lain? Yang lain contohnya pola dengan pula. Borong dengan burung. Biro dengan biru. Koko dengan kuku. Itu untuk pasangan U dan O. Kalau pasangan I dengan E, bila, bela. Ya, sisi, sesi. Lagi apa lagi?
Dan lain-lain lagi lah ya. Dan lain-lain lagi lah. Ada banyak lagi di dalam buku. Kita boleh tengok. Tapi saya nak memberikan penjelasan. Ya. Saya ulang balik. Homograf terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu kata dasar dan juga imbuhan. Homograf maknanya ialah perkataan ejaan yang sama tetapi berlainan makna. Kita dah habis satu slot bahagian kumpulan yang pertama, kata dasar.